alhamdulillah fiqh muamalah adalah fiqh berkaitan dengan urusan transaksi harta benda. Di dalam tingkatan 4 kita akan mempelajari dua jenis akad. Iaitu persetujuan untuk transaksi harta. Yang pertama akad muawadah, yang kedua akad tabarruat. Di dalam muawadah ni ada dua bab dalam tingkatan 4, iaitu akad al-bai' dan akad al-ijarah. Baik Ustaz. Jadi Ustaz, tanpa buang masa saya hulurkan kelas ini kepada Ustaz untuk kita lebih kenal tentang apakah itu bai', urusan jual beli. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, bab al-bai' adalah merupakan bab yang pertama dalam akad muawadah. Baik. Di dalam standard pembelajaran kita adalah seperti ini, di mana kita akan bicarakan tentang takrif al-bai', dalil al-bai', hukum al-bai', rukun serta syurut al-bai'. Dan kita mengharapkan di akhir pelajaran nanti pelajar mampu untuk menyebutkan takrif, dalil, hukum dan 3 rukun al-bai', 4 syarat bagi orang yang berakad secara ringkas, dan 4 syarat bagi sirah. Sirah ni ucapan di dalam persetujuan akad itu, dan 6 insya-Allah syarat bagi al-maqud alaihi, barang yang diakadkan, yang dijual beli nanti insya-Allah. Baik. Dan apa itu al-bai'? Dalam bahasa Arab al-bai', dalam bahasa Melayu Hakim pernah dengar? Jual beli, betul ke Ustaz? Betul. Ni mesti pernah belajar ni. Selalu dengar Ustaz. Selalu dengar, alhamdulillah. Jadi dari segi bahasa, bai' tu ialah muqabalatu syai' bi syai', iaitu bertukar-tukar barang. Jadi termasuklah dalam sistem barter dulu kan, jual beli kan. Bertukar barang antara buku yang Hakim baca tadi tu dengan handphone atau dengan pen, tukar-tukar barang. Yang paling penting ialah antaradin, ada keredaan antara kedua belah pihak. Itu dari segi bahasa. Tapi yang kita nak belajar dalam fiqh bukan dari segi bahasanya, itu adalah kata yang dipinjam untuk kita mempelajari perkara yang kita akan bahas di dalam tajuk ini, iaitu jual beli al-bai'. Dari segi syaraknya, kalau kita tengok dalam buku teks yang kita belajar tingkatan 4 itu, dia akan tulis satu baris. Satu baris panjang kan, takrif syar'an. Takrif syar'an. Iaitulah dia kata muqabalatu malin bi malin ala wajhin makhsusin au. Dia ada situ au. Naqlu al-milki fi al-aini bi aqdil muawadah. Kemudian dia kata au, kan? Tamlikun bi awadin ala wajhin makhsusin. Tapi walaupun dia satu baris, sebenarnya dia adalah terdiri daripada 3 gabungan takrif. Maknanya kita boleh pecah-pecahkan takrif tu kepada seperti yang saya susun di dalam paparan kita lah. Iaitulah muqabalatu malin bi malin ala wajhin makhsus. Itu satu takrif. Kalau kita jawab dalam ujian peperiksaan, uzkur takrif al-bai' syar'an, kita jawab muqabalatu malin bi malin ala wajhin makhsus, 2 markah. Dah cukup Ustaz? Dah cukup. Okey. Pendek saja. Pendek saja, senang. Kalau kita jawab 3-3, 2 markah juga. Markah penuh. Cuma kalau kita tengok, saya ada merah, ada hitam, kan? Itu adalah teknik pembahagian markah dia. Muqabalatu malin bi malin, itu 1 markah. Ala wajhin makhsus. Wajhin makhsus tu artinya ada rukun dan syarat, kan? Bukan main tukar-tukar sesuka hati, kan? Ada rukun, ada syaratnya. Maka cukup rukun syarat, barulah sah jual beli itu. Okey, baik Ustaz. Jadi itulah takrif urusan jual beli ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai bai'un. Betul Ustaz? Bai'un, ya. Jadi ada persamaan sebenarnya antara lugatan dan syara'an itu. Apa dia Ustaz? Muqabalah tu kan bertukar-tukar. Betul. Mal tu ialah barang
biasa istilah mal tu barang ada tuan lah. Kan? Ada pemilik dia. Ada pemiliknya. Faham. Jadi mukabalah bertukar tuan lah. Tuan barang tu sekarang ni dah bertukar tangan. Begitu lebih kurang gambaran. Gambaran begitu. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika. Boleh ke Ustaz? Boleh. Banyak lagi yang ingin kita bicarakan bersama dengan Ustaz, tetapi kita nak berjeda seketika. Kembali selepas ini pastinya dalam slot menengah atas.